Shalom dan salam sejahtera. Kita masih di bawah PKP. Oleh itu kita tak dapat berkumpul di gereja seperti yang kita selalu buat. Tapi kamu boleh berkumpul di rumah masing-masing untuk memuji Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk dengar firman Tuhan melalui YouTube dan juga untuk berdoa. Kita haraplah satu hari kita boleh datang ke gereja dan menyembah Allah Bapa sebagai keluarga Yesus Kristus. Kita terus berdoa untuk dunia dan negara supaya kita dapat mengatasi masalah pandemik ini. Hari ini Parina kongsi satu ayat daripada bacaan Injil untuk minggu ini. Sebelum kita lihat ayat itu, Parina kongsi sesuatu yang telah berlaku dalam kehidupan saya. Semasa padri masih kecil, dulu Padri selalu ikut sekolah hari Ahad. Di sekolah hari Ahad kami diajar mana-mana satu dosa yang kamu buat, Tuhan akan mengampuni dosa itu. Betul kan cikgu? Oh, cikgu kata betul. Wah, haleluya. Betul. Macam mana cikgu kalau saya lawan dengan abang saya? Kalau mengaku kamu bertobat, Tuhan akan mengampuni. Kalau saya tipu, kalau kamu mengaku bertobat, Tuhan akan mengampuni. Betul tak cikgu? Betul. Tapi selepas saya dah jadi besar sikit dan bila saya baca firman Tuhan, bila saya baca ayat 29 dari Markus 3, saya pun rasa takut. Kita akan baca. Kalau kamu sudah buka, baca bersama dengan Padri Markus 3:29. Tetapi sesiapa yang mengkufuri Roh Allah tidak dapat diampuni. Mana boleh? Cikgu saya dulu ada kata, tak kisah mana-mana satu dosa, Tuhan akan mengampuni. Tapi firman Tuhan kata, kalau seseorang mengkufuri, ada kita mengkufuri Roh Allah tidak dapat diampuni. Ada satu dosa yang kita tak boleh diampuni. Dia telah melakukan dosa yang kekal. Apa ini cikgu? Sekolah hari Ahad, apa dia ajar saya? Dia kata semua dosa boleh diampuni. Sekarang saya baca ada satu dosa yang tidak boleh diampuni. Mula-mula saya merasa takut. Dan saya pun berdoa, Tuhan akan membuka hati saya supaya saya boleh faham mengapa Tuhan Yesus kata macam itu. Saya pun baca dalam konteks yang mana satu Yesus kata ini. Tolong buka ke Matius 12. Matius 12 ayat 22. Matius 12 ayat 22. Kemudian seorang yang buta dan bisu kerana dirasuk roh jahat dibawa kepada Yesus. Yesus menyembuhkannya sehingga orang itu dapat bercakap dan melihat. Ada seorang dirasuki oleh roh jahat dan Yesus telah menyembuhkannya. Orang ramai di situ keheranan. Lalu mereka bertanya, mungkinkah ini anak Daud?
wah mereka menghayal. Mereka memuji Tuhan. Bukan semua orang. Ayat 24. Apabila orang Farisi mendengar hal ini, mereka menjawab, dia dapat mengusir roh jahat hanya kerana dia diberikan kuasa oleh Beelzebub, ketua roh jahat. Tengok pandangan orang Farisi. Mereka adalah pemimpin pada masa itu, pemimpin agama, seperti guru Taurat yang lain. Ia telah menyembuhkan seorang dengan kuasa Roh Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Tapi orang Farisi tak nak mengaku Yesus telah dikuasai oleh kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Mereka kata, dia menghalang dengan kuasa roh jahat. Dalam konteks itulah Tuhan Yesus kata, tetapi sesiapa yang mengkufuri roh Allah tidak dapat diampuni. Bila kita mengkufuri roh Allah, kita tak dapat diampuni. Bagaimana kita boleh mengkufuri dia? Kita mesti tahu mengapa Allah telah menghantar Roh Kudus untuk ramai Roh Kudus untuk bercakap dalam bahasa rohani atau malaikat. Tapi bila kita baca firman Tuhan, ada tujuan yang lain. Tolong buka ke Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 8. Di sini kita baca beberapa pekerjaan Roh Allah. Yang satu, apabila dia datang kelak, dia akan membuktikan kepada orang dunia bahawa pendapat mereka tentang dosa. Itu adalah satu pekerjaan Roh Allah, untuk membuktikan pada dunia bahawa pendapat mereka tentang dosa. Sebelum seorang boleh mengaku dosa mereka, mereka mesti tahu apa yang mereka buat itu adalah dosa. Ini dalam pengalaman padri. Ada yang kita sekarang musim gawai, bukan? Sekarang musim gawai ya. Jangan marah saya lah. Kalau marah pun tak apa. Sekarang YouTube saja. Paling tak dapat dengar. Saya pun telah kongsi tentang minuman keras. Kalau kamu tanya seseorang di kampung, ini hanya satu contoh. Di kampung, nenek, datuk, nenek, bapa, mak, satu keluarga, semua orang pun minum. Rumah panjang, semua orang di rumah panjang, mereka semua pun minum bila mereka menyambut hari kawan. Bukan saja semua penduduk rumah panjang, bila hari datang, dia pun minum. Semua orang pun minum. Sampai mabuk. Saya pernah dengar lah, saya bukan dari Sarawak, saya pernah dengar saja lah. Ada orang kata, ayo, padi mereka akan minum, muntah, selepas itu mereka akan minum. Untuk mereka itu bukan satu dosa. Sebab semua orang pun tu, anak-anak pun mereka tengok ibu bapa minum. Kadang-kadang mereka diajak minum. Mereka nampak padri pun minum. Mereka kata, itu bukan satu dosa.
Tiba-tiba satu orang datang ke rumah panjang, seorang penginjil. Dia kata, kalau seseorang minum sampai mabuk, itu adalah satu dosa. Kamu akan pergi ke neraka. Ketua rumah panjang kata, ini siapa ini ya? Dia tak faham adat istiadat kami ya. Itu kami boleh minum. Ini kami dah minum turun-temurun. Nenek moyang kami semua minum. Dia tak tahu adat istiadat. Tapi itu bukan penginjil yang kata, itu bukan pendapat penginjil. Dia seperti yang kita baca dalam ayat 8 apabila dia datang kelak, dia akan membuktikan kepada orang dunia bahawa pendapat mereka tentang dosa. Sampai penginjil datang, mereka ingat itu bukan satu dosa. Sekarang Roh Allah sedang menggunakan penginjil itu mengajar mereka tentang dosa. Itu minuman keras hanya satu contoh saja. Ada banyak dosa yang lain. Ada banyak dosa yang lain. Kadang-kadang kita tak tahu itu adalah dosa. Sebab saya dah buat itu lama. Kawan-kawan pun buat. Polis pun tak tangkap. Oleh itu bolehlah. Ini saya pernah dengar. Ini saya ada orang mereka pandai bohong tak? Macam mereka dapat PhD dalam cara membohong. Mereka boleh ambil suatu durian yang sudah masak, letak di atas pinggan mereka dan tutup itu durian dengan nasi. Dan boleh kata kepada orang lain, tak ada durian dalam bilik ini. Mereka memang pandai membohong. Tapi Roh Kudus akan mengajar kita tentang dosa. Bila kita dengar Roh Kudus mengajar kita tentang mendosa, kita mesti mengaku dosa kita. Mesti kata, wah, ini adalah bukan itu penginjil, dia hanya hamba Tuhan. Roh Kudus yang sedang mengajar kita tentang dosa. Betul, kita dah buat ini beberapa tahun. Sekarang kita mesti mengubah cara hidup kita. Macam bila kita buat itu, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita mengejek, kita marah penginjil itu sebab dia ajar kita tentang dosa kita. Itu pun adalah satu cara kita mengkufir. Dan kita tidak akan mendapat pengampunan sebab kita mengejek dia. Kita tak peduli. Dia kata ini orang luar. Dia tak faham, dia tak minum, sebab itu dia kata macam tu. Dan kita terus minum, macam mana kita dapat diampuni? Kita akan bawa dosa itu ke kehidupan yang kekal. Ada juga orang yang langsung tak pergi ke gereja. Sudah biasa lah. Kalau kita suka, kita pergi sajalah. Kata suka, tak pergilah. Tiba-tiba ada seorang dah datang, kamu mesti pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Ini orang mana dia tahu lah cara hidup kita. Hari Ahad adalah hari untuk tidur. Sabtu kita mesti mau panggang babi dan minum. Mana boleh kita bangun hari Ahad? Itu yang Pari kata ini roh jahat itu memang bekerja penuh masa hari Sabtu, overtime. Dia mengajar orang-orang Kristian untuk buat apa-apa saja sampai pagi hari Ahad tak dapat bangun. Tapi ada seorang penginjil datang, kau mesti pergi ke gereja, kau mesti menyembah Tuhan. Kita kata, itu pandangan dia lah. Itu pun cara kita mengkufiri. Kita tak mengaku. Dia mengajar kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita tidak boleh kita tidak akan dapat pengampunan. Sebab kita tak mengaku. Kita tak bertobat.
Pengampunan hanya bila kita mengaku dosa kita, kita bertobat, baru kita dapat diampuni. Kalau kita tak mengaku dan tak bertobat, kita tidak akan diampuni. Oleh itu, semasa kita masih hidup, kita mesti buka hati kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Kita mesti mengaku pekerjaan dia, kuasa dia. Kadang-kadang dia akan mengajar kita melalui saudara mara kita. Dan bila kita pergi ke gereja, dia akan menggunakan hadri, subdeacon, untuk mengajar kita tentang kehendak Allah. Kita mesti buka hati dan kita mesti berubah. Dan lagi satu kita baca dalam ayat 13, Yohanes 16:13. Tetapi apabila Roh yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah itu datang, Roh akan membimbing kamu supaya mengetahui segala kebenaran itu. Jadi tetapi apabila Roh yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah, terus Allah akan mengajar kita. Dia akan menunjuk kita kepada kebenaran. Kalau kita tak dengar apa yang Roh mengajar kita, dia akan tunjuk kita kepada Yesus Kristus, penyelamat kita. Kalau kita tak serahkan kehidupan kita ke bawah pimpinan dia dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dan hidup untuk memuliakan nama dia, hidup untuk memberi sebagai seorang saksi untuk nama Yesus, untuk Yesus. Macam mana? Ada orang yang ingat kalau mereka sudah masuk kepala, sudah baptize, mereka akan pergi ke syurga. Tak ada. Tak boleh. Itu sajalah masuk kepala bukan satu pass untuk pergi ke syurga. Kita hanya boleh pergi ke syurga bila kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan serahkan kehidupan kita kepada Yesus dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita tak boleh hidup dalam dosa dalam dunia ini. Kata kita tak payah. Saya akan hidup sesuka hati saya. Bukan. Sebagai Kristian, kita mesti serahkan kehidupan kita ke bawah pimpinan Roh Kudus. Dan bila dia mengajar kita tentang suatu dosa, kita mesti mengaku dan bertobat. Dan kita mesti hidup untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Ingat, kehidupan kekal hanya dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita betul-betul telah menerima Yesus Kristus, kamu akan ambil langkah di bawah pimpinan Roh Kudus untuk hidup satu kehidupan yang kudus. Dan kamu setiap hari akan serahkan kehidupan kamu ke bawah pimpinan Roh Kudus. Janganlah jadi seperti Farisi, pemimpin-pemimpin agama semasa Yesus Kristus. Mereka tak nak menerima Yesus walaupun dia adalah anak Allah. Dia tak mau mengaku Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan jadi seperti mereka. Saya akan tamat dengan beberapa ayat dari Mazmur. Ini adalah satu amaran kepada mereka yang kata saya boleh hidup sesuka hati. Pada hari Mazmur 95 ayat 8. Pada hari ini dengarlah firman-Nya, Jangan degil seperti nenek moyang kamu di Meribah. Ini tentang orang Israel dan juga untuk kita. Ketika mereka berada di gurun di Masa, di sana mereka menguji dan mencuba aku. Sungguh pun mereka sudah melihat perbuatanku. Selama 40 tahun aku muak terhadap mereka. Aku berfirman, alangkah derakanya mereka
Mereka enggan taat kepada perintahku. Aku murka lalu bersumpah bahawa mereka tidak sekali-kali akan masuk ke negeri itu, tempat aku memberi mereka rehat. Macam mana kehidupan kamu? Adakah kamu sedang mentaati firman Tuhan? Adakah kamu kehidupan kamu setia kepada Tuhan Yesus? Tanyalah diri sendiri. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.